Okay, Fatin. Apa pengalaman seram Fatin? Okay, actually benda ni baru je bermula since daripada office lama I dulu. Time tu office I tu dia baru berpindah daripada tempat bangunan kecil ke bangunan 3 tingkat berukuran 7,000 square feet macam tu. So that keluasan dia agak besar tapi orang tak ramai dalam tu. Office I adalah office yang ketiga yang duduk dekat bangunan tu. Lepas tu cerita dia mula daripada kita orang duduk dekat situ after PKP like 1 month macam tu. Di bangunan ni dekat KL, Selangor. Selangor. Pindah-pindah barang apa semua okey. Everything okey. Nak dijadikan cerita, my boss macam excited untuk buat office launching untuk bangunan tu. Lepas tu I dengan kawan I nama dia Ina. Kita orang memang organize the event. Sampai satu hari tu memang penat sangat-sangat. Dah memang tak larat dah kan. Lepas tu petang tu I cakap kat kawan I, kita book Grab je lah makanan kat Grab kan. Lepas tu dah book Grab apa semua. Tiba ada abang Grab ni dia macam okay, dia dah sampai depan kita orang kan. Lepas tu dia tengok. Dia tengok phone, dia tengok kita orang. Berapa lama dah adik duduk sini? Dia macam tu. Lepas kita orang macam pelik lah. Baru je. Tapi sebelum ni PKP renovation lah. Lepas tu sebulan duduk sini cakap yang tu. Lepas tu dia pun macam muka dia dah lain macam tau. Lepas tu saya pun tanyalah kat dia. Kenapa bang? Dik, tempat ni dulu event space. Tapi tak lama. Dia macam ada tempat pemujaan sikit dekat bangunan tu. Pemujaan tu siapa yang buat? I'm not sure tapi sebabnya abang tu tak nak cerita lebih. Dia macam ada tempat pemujaan sikit. And dia bagi tahu event space tu nama dia something yang for me macam very classic Malay yang kau dengar pun meremang. Macam tu. Something yang macam tu. Apa nama dia? Dia soalan I tak boleh nak review. No, I will cut this nama. I just want to know. Dia macam thing like that. Yang very classic. Lepas tu kita orang macam I terpandang Ina. Lepas tu dia pandang Ina pandang I balik. Lepas tu I macam InsyaAllah tak ada apa kot bang macam. Lepas tu lama sikit tu dia pun cakap, tapi itulah dik, yang mana ada dekat yang mana kerja kat sini tak lama cakap tu. Memang akan pindah. Sebab sebelum kita orang duduk kita orang tahu bangunan tu tempat cuci kereta. Tapi I tak tahulah idea owner tu tipu ke apa. Tapi dia ground floor lah, bukan bangunan tinggi tu. Tingkat 3. Dia 3 tingkat satu building. And building dia tu sangat lama tak diguna pakai. I pun tak sure bangunan tu berada dekat lokasi yang strategik kot. Tapi orang tak lalu lalang. Lepas tu dia cakap bangunan tu tempat cuci kereta tapi orang tak nampak. Macam tu. Lepas tu abang Grab cakap tak apalah dik, abang pergi dulu. Tapi itulah abang nak cakap tempat ni keras. I was shocked and then I macam cakap ke Ina, tak apa Ina, kita je yang tahu. You don't tell anyone sebabnya Ina kerja sekali lah, rakan sekerja. Kerja sekali. Sebabnya the reason why I tak nak bagi tahu dekat yang lain, sebab I cakap kat Ina, if kita bagi tahu dekat orang lain, I takut malam tu orang tak nak kerja. Sebab kita esok itu event, I cakap macam tu. So tak nak ada orang yang tak nak stay back sampai tapi malam. Yang kerja company Fatin pun event company juga? No. Tak? Benda lain. Tapi ada event lah the next day? Kita orang launch untuk program untuk launch office tu. Yes, launch office. Lepas tu kita orang macam forget about it and then bekerja macam biasa. Lepas tu launch tu memang adalah buat sejam tu selawat apa semua. Okay, lepas tu tak apalah. After that, sampai kita orang terlupa untuk cerita dekat siapa-siapa pun, even dah lama event tu berlaku. Ada satu masa ni, my receptionist, dia akan datang setengah jam awal. 8 to 8:30. Okay, benda ni bermula dekat sini. Which is, my receptionist ni, dia cerita, bila dia sampai dekat office tu, tiba-tiba orang yang first pegang kunci adalah receptionist dan juga cleaner. Okay. Cleaner dan receptionist tu masuk, cleaner akan pergi dekat pantry dulu untuk kemas-kemas barang dan
receptionist yang akan take over ni lobby apa semua yang pengemas. Lepas tu nak jadikan cerita, time tu dia tak ada sense apa-apa lagi, my receptionist ni, okey je. Tiba-tiba dia tengok dekat phone tu, ada phone call daripada atas. Phone kan boleh nampak extension kan. Lepas tu dia tengok, dia surprisingly bila dia tengok tu, dia tengok dekat CCTV, dekat receptionist ada screen CCTV juga. Dia tengok, tak ada orang dekat atas cakap yang tu. Tapi masa dia tengok tu masih tengah menerima call. Ya, berdering lagi. Lepas tu dia pun macam, tak apalah, try angkat. Angkat, perpap tutup phone tu. Macam hempas. Lepas tu dia pergi kat belakang reception, dekat pantry. Tanya kakak tu, Kak ada orang masuk tak? Cakap, tak ada, kita dua je, kakak tu cakap kan. Kakak tu dia balik Indonesia. Lepas tu, Kak teman saya jap, saya nak naik atas. Okay, dia naik atas. Dia buka je pintu, nothing, tak ada orang. Semua tak ada siapa pun. Okay, itu satu kejadian. Kejadian yang kedua, receptionist I kena kacau lagi, which is time tu hari Jumaat. Hari Jumaat dia memang akan duduk dekat pantry tau, bersiap dengan dia punya cleaner. Bila dia bersiap apa semua tu, tiba-tiba dia tengok pantry I dengan receptionist, dia boleh nampak tau TV dekat receptionist tu. Dia every morning, setiap hari Jumaat dia akan pasang selawat Nabi. Bila dia pasang selawat Nabi, tiba-tiba TV tu terstop. Smart TV you tahu kan, bila dia stop, YouTube stop, and then dia tengok lagi sekali macam, siapa pula yang stopkan benda ni? Sebab bila orang masuk dia akan bunyi bell tau, macam ting tong macam tu kan. Tapi macam lepas tu dia tengok lagi, pop, terpadam TV terpadam. Time tu kita orang dah macam, betul ke cerita receptionist ni kan? Kita orang dah macam pelik lah. After that, dia minta kita tengok CCTV. Bangunan tu sangat bagus sebab every area, kalau you tak percaya, you boleh tengok CCTV. Okay, kita pun tengok CCTV. Bila kita tengok CCTV, memang betul TV tu stop, padam. Bila padam, CCTV boleh glitch yang you tak nampak. Kita orang macam pelik sebabnya CCTV, benda yang you tak perlukan internet pun tak apa, dia record directly. Kenapa tiba glitch? Lepas tu bos I dah rasa macam something wrong at somewhere. Okay, lepas tu tak apalah, buatlah baca Yasin apa semua. Lepas tu ada satu masa ni nak dijadikan cerita, masih lagi diganggu. Receptionist I dalam bilik meeting berhadapan dengan bilik I. Bilik I tu dia ada cermin tau. Tiba-tiba dia bunyi receptionist I jatuh. Receptionist I terdengar cleaner I terjatuh. Jatuh macam tu. Lepas tu pegang dada dia. Muka pucat kesi, putih. Jatuh tu kat mana? Kira macam berhadapan cermin, lepas tu dia jatuh macam tu. Lepas tu dia macam heart attack. Soalan macam tu. Lepas tu dia bertanya lah, Kak kenapa ni Kak? Dek, akak nampak benda tak ada kepala. Warna putih dekat tepi tingkap ni. Warna putih tapi dia tak ada kepala. Lepas tu dia cakap, masa bila akak nampak? First akak nampak, akak lalu, akak nampak ada orang nak tengok akak daripada dalam tingkap. Kali kedua akak tengok depan. So dia berhadapan, facing. So dia jatuh. Lepas tu tak ada apa Kak, tak ada apa. Receptionist saya macam positifkan dia. Tak ada apa Kak, insyaAllah tak ada apa. Okay, lepas tu tak apalah. Lepas tu bila dah tak ada apa semua, turns out cleaner tu tak datang-datang dah. Okay, tak datang kan? Tak datang office lah. Lepas tu tempat yang sama, waktu cleaner I nampak benda tu, I datang office tu, tiba-tiba my teammate dia baca mak surat. I pun tak tahu kenapa. Dia adalah bacaan ayat Quran yang untuk pembersihan macam tu lah kan. Masuk-masuk tu you pernah rasa macam feeling tak best, and then bunyi bising yang orang tak bercakap, tapi bila you tutup telinga dengan buka telinga, dengar benda lain. Macam tu. Lepas tu tiba habis dia baca mak surat tu, dia tanya, teammate I tanya, Fatin, you rasa tenang tak sekarang? You rasa sunyi tak sekarang? Cakap tu.
Okay, I cakap. Tak ada apa, dia cakap tu. Tapi tadi I rasa tak best. Kan, dia cakap tu. Lepas tu teammate I cakap, I ada rasa something yang tak best, cakap tu. Lepas tu ada macam, why? Lepas tu baru dia cerita, rupa-rupanya cleaner nampak benda yang tak ada kepala. Kat situ, kat bilik tu. Tak apalah, kita orang buatlah kerja macam biasa sebab dah buat pembersihan tadi kan. Buat kerja-kerja sampai maghrib. Sampailah ke maghrib tu tiba-tiba you bayangkan bilik I tu dinding dia checking. Kuat gila bunyi. Dinding office takkan bunyi kuat macam tu unless kalau ada angin, ada ribut. Tapi kita orang tengok kat luar tak ada apa-apa. I pun dah macam nak dekat maghrib. I dah macam kalau benda-benda macam ni I rasa nak marah tau. Sebabnya you janganlah kacau. I thought my friend lah, you janganlah kacau kita time-time macam ni. Kita tengok buat kerja cakap tu. Lepas I pun buka pintu bilik I. I tengok koridor I gelap and no one there. Tak ada siapa-siapa kat situ. So siapa yang goyangkan bilik tu? So lama sikit tu I cakap I dah tak nak buat kerja. Jom balik, cakap tu. Bila nak balik tu, tiba-tiba I smell something yang tak best. Lepas tu macam mana bau tu? Bau kemenyan. Lepas tu wangi ke? Literally bau macam tu. I tak tahu bau tu wangi ke apa, tapi I tak suka bau tu. Masa saya cakap, jom balik. Saya cakap tu, okay balik. Dia datang daripada arah tertentu ke ataupun just tempat tu memang ada bau macam tu? Tak. Waktu tu je bau macam tu. Lepas je bilik tu di shaking. Shaking yang sangat kuat. Lepas tu tiba-tiba ada bau. Lepas tu I cakap jom balik. Okay, dah balik semua. Few days after that tak ada apa. Turns out bos I bagi tahu cleaner yang berhenti kerja tadi mati kena langgar. Kepala hilang, kena langgar dengan orang mabuk. Sebab office I tu memang dekat dengan klub malam. Cleaner tu apa? Cleaner tu kena langgar, hilang kepala. Tak ada jumpai. Husband ni meninggal. Cleaner tu terlibat dalam kemalangan yang betul? Yes. Dia kena langgar dengan apa? Dengan orang mabuk. Lepas tu? Kepala dia terputus dari badan? Yes. Habis tu kepala tu tak jumpa? Tak. Oh. Tapi I tak tahulah sebab itu adalah info daripada orang lain juga. Tapi memang kakak tu dah tak ada. Maksudnya ini cleaner yang sama yang tengok badan putih yang tak ada kepala tu? Okay. Like few days after that semua kita orang sebenarnya dekat office tu ada BHAG tau. BHAG you tahu tak? Kita kena berkumpul semua orang dekat atas sebelum start kerja. Semua duduk kat level 1 berkumpul. Tiba-tiba ada satu port area tu dekat hujung tempat dia orang meeting tu ada satu phone. Phone tu berbunyi. Tapi semua orang ada dekat atas. Siapa yang call phone tu? Suppose siapa yang call daripada luar akan masuk receptionist dulu. Dan receptionist baru akan pergi ke transfer situ kan. Lepas tu nak jadikan cerita, semua orang macam blank lah. Macam mana boleh ada call kat situ kan? Semua orang kat atas kat tu kan. Receptionist pun ada kat atas. Tiba ada seorang HR angkat. Angkat juga phone tu. Angkat, diam. Hello? Tak dengar apa-apa. Dia pun tutup. Lepas dia tutup tu, HR tu pergi dekat tengah-tengah orang ramai tu. Dia cakap, actually tak ada siapa pun tahu phone tu berapa extension dia. Dan sampai sekarang orang tak tahu phone tu nombor extension dia berapa. So kita orang macam, dia benda-benda semua ni berlaku dalam tempoh dia dalam berapa bulan ni? Dalam is it a few months? Yes. Dia gap dia 2 minggu. Seminggu lebih. Tapi orang yang kacau-kacau, orang yang kena kacau tu ada yang bercerita, ada yang tak bercerita macam tu.
So, office memang tak bawa apa-apa lah pasal ni. Ada. Kita orang memang panggil ustaz apa semua macam I cakap tadi kan, yang kawan I kena rasuk semua. But still lah. Okay, even I sendiri pun, time tu nak dekat maghrib, I dengan graphic design sebelah. Graphic design tu dah kena kacau dah. Dia cakap, dia nampak ada kelibat orang tua daripada toilet. So dia datang cepat-cepat ke tempat I. I cakap lah, isu ni marut lah. Benda tu dia nampak tu lepas daripada kejadian yang kita orang tahu ada cleaner meninggal tu. Lepas tu kita orang buat kerja macam biasa. Tiba-tiba bunyi I thought I seorang dengar. I pun paling. Graphic design paling. Berpaling tempat yang sama. Pasal I pandang dia. I nak diam je sebab I tahu dia pun dengar apa yang I dengar. Pasal I cakap, I diam je, lepas tu tiba dia cakap, Tin, you dengar ke apa you dengar? Dah lah, I nak buat kerja, cakap ni. Lepas tu, sekejap. Too much info, dia jadi macam sebenarnya banyak lagi benda terjadi. Tapi yang paling I ingat sekali benda-benda macam tu lah. Lepas tu, tu last Selain lah. tu ada tak satu kisah yang mana image yang Fatin Tego tu dah stay dekat Fatin? Sampai sekarang Fatin tak boleh lupa image tu. Ada tak? Kalau cerita pasal tu memang pernah terjadi dekat I waktu I zaman belajar dulu kat satu universiti ni. Universiti ni memang sangat-sangat lama dah lah. Universiti mana ni? UiTM. Oh, InsyaAllah. Perak. Lepas tu, part yang I angkat bahu tu potong Are you okay? Boleh habiskan tak? Boleh. I try habiskan. Kena? Okay, kejadian ni waktu tu, I dulu study interior design. So, bila I study course yang memang you kena bangun awal pagi, kiranya I akan tidur pukul 9 malam dan bangun jam 3-4 pagi macam tu. Sebab time tu idea fresh akan datang. I akan buat benda tu macam biasa. Sampai satu masa ni, housemate I pun faham yang I akan bangun time-time macam tu. So, I takkan off lampu. I biar je. Tapi sebelum I tidur tu, I dengar orang macam bergaduh dekat koridor I. Kulu ke hilir. Lepas tu, I macam tak best lah. I cakap kan, aku nak tidur ni. Korang janganlah bising macam tu kan. Lepas kita pun tidur. Pas I tidur tu, satu masa tu, I terjaga pukul 4. Tiba-tiba, I tengah buat kerja. I pakai headphone. Even I pakai headphone, I dengar benda jatuh yang sangat kuat dekat depan tingkap I. Ni tingkap. Jatuh kat depan I tu. Lepas tu I macam, apa benda pula ni? Macam tu kan. I pun buka tingkap. I buka langsir lah, I tarik langsir. Saya tengok. Sof lalu. Tempat lalu agak lalu warna putih. Lepas tu I macam, okay, tak apalah. Buatlah kerja macam biasa. Tiba, bunyi pintu. Ketuk pintu. Saya cakap, apa benda lagi ni? Cakap Inu kan. Dek, tolong dek. Cakap Inu. Cakap lah, pukul 4 pagi kot. Kau nak suruh aku tolong apa kan? I pun buka pintu. Seorang kakak ni, dia kecil sikit daripada I. Dek, tolong dek. Ikut akak. Cakap Inu. Muka dia pucat. Kenapa? Tanya macam tu. Ikut akak. Cakap. Okay, I pun follow dia. Follow pergi dekat koridor. Koridor tu sangat gelap. Bilik jurus macam tu. So, I macam, I sama-sama lah. I tak nampak apa benda dia nak bawa I ni kan. Tiba dia tarik. Nak dekat sangat dah dengan benda objek yang kat tengah-tengah tu. I nampak benda merangkak. Rambut panjang. Memang betul-betul dia dekat bawah. I pun
I pun tarik tangan I. Apa benda ni kak? I cakap itu. Akak nak bawa saya pergi mana? Dik, tolong dik, tu kawan akak. Hah? I macam pelik. Kawan? Lepas tu lama sikit tu dia cakap, dia kena rasuk dik. Cakap itu. Lepas tu I macam, apa benda ni kan? Kenapa tiba-tiba tarik saya terus? Patutnya akak ceritalah dekat saya dulu. Saya pun tak prepare apa-apa. Saya cakap itu. Dik, tolong dik. Akak memang tak tahu nak buat macam mana lah. Ramai 2-3 orang kat belakang. Akak tahu adik berani cakap itu. Lepas tu I macam, sebab I kenal kakak tu, dia pusing. Yang merangkak tadi tu dia pusing, dia nak terjun. Dia hampir-hampir nak terjun. Naik rail tu dia nak hampir-hampir nak terjun. Saya dia cakap, panggil budak lelaki. Dia cakap, kita tak boleh buat. Dia cakap, kita memang tak boleh buat. Tapi tak pakai tudung dik. Dia cakap, panggil je. Dia cakap. Sebab I tahu ni bukan dia. Dia cakap, panggil. Lepas tu, budak lelaki pun sampai. Bila budak lelaki sampai tu, time tu, nak jadikan cerita, housemate dia baru cerita yang dia tu lalu dekat tempat yang sepatutnya tak boleh lalu. Tepi hutan. Sebab dia baru kematian nenek. Nenek dia tu ada saka. So dia lalu juga. Bila dia lalu, dia balik, dia meracau. Dia memerontak macam bukan diri dia. Lepas tu dia cakap ke budak-budak lelaki tu, ambil benda ni, ambil minyak ni, semua letak dekat tangan. Aku cakap lah, okay, tak apa letak kat tangan. Dia pergi dekat budak tu. Tak boleh tarik. Ada dalam 5 orang budak lelaki besar-besar, tak boleh tarik. Saya cakap, azan dia cakap, azan. Tarik juga budak lelaki tu cakap. Tarik juga budak tu. Jangan. Tu bukan dia tu, dia cakap. So dia tarik. Dia tarik tu nak masuk dalam bilik. Dia merangkak lagi. Tiba dia pandang I. Dia pandang dengan mata yang tajam sangat. Dia pandang mata I. Lepas tu time tu I ada macam, masalah dia ni kan? I tak tahu kenapa at that time I rasa kekuatan tu datang sebab I nampak orang yang baik dengan kita, tapi dia terbuka aurat. Kesian sangat-sangat. I sedih sangat-sangat tengok dia time tu. So mungkin sebab tu I rasa macam I nak tolong kakak ni. Dia pegang tangan kiri kanan, meracau. Selak lah habis semua, selak baju semua. Lepas tu dia cakap, aku nak budak ni. Dia cakap ni. Lepas tu panggil ustaz, panggil polis bantuan, semua datang. Datang apa semua. Dia berubat. Tiba-tiba dia pandang lagi I. Cakap, aku nak kau mati. Dia cakap ni. Saya dah macam pelik lah. Lepas tu dah berubat sampai subuh. Lepas subuh pun tak okey-okey lagi. Sebab benda ni sangat berat, ustaz cakap itu. Dia kena bawa pergi jumpa siapa yang keturunan dia dulu. Okay, ustaz apalah. After that, pagi tu ada ladap tau, latihan dalam kumpulan. Sini sakit sangat. I tak boleh nak join ladap tu. I rasa sakit sangat. I pergi berubat. Bila I pergi berubat, ada ustaz ni, dia pegang rotan besi. Dia tala dekat I punya dahi. Dia tala daripada sini. Lepas tu dia pergi kat sini. Sampai kat sini, I rasa benda tu masuk dalam kepala I. Sumpah sakit gila. I menangis, meraung. Sampai mak I menangis tengok I meraung macam tu. Lepas tu dia cakap, Ustaz tu cakap dekat I, dia tumpang kat I kejap. Tapi I tak tahu tu siapa, yang mana punya. So I pergi berubat, buat hilang semua, mandi air limau semua. Alhamdulillah okey. Tu kejadian dia. Itulah dia. Benda objek yang ke tengah-tengah tu, I nampak
Ini merangkak. Rambut panjang. Rambut panjang. Memang betul-betul dia dekat bawah.